Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahtamil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah. Kita dikumpulkan dalam rumah Allah ini selepas selesai solat fardu maghrib, menunggu waktu isyak, kita mengikuti kuliah maghrib ini, dan mudah-mudahan mendapat manfaat dan beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita semua, insya-Allah. Yang saya muliakan pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, para jemaah yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita yang pertama. Jadi sebelum kita bawa kepada perbincangan selanjutnya, eloklah saya berkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua yang kadang-kadang mungkin tak tahu siapalah Mamat yang bercakap kat depan ni kan. Tiba-tiba datang kat surau ni pula kan. Jadi kita kenalkan diri dulu. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, ataupun lebih famous, orang panggil saya lah kan, Ustaz Undertaker. Dia bukan WWE dia tuan, ya, bukan Undertaker WWE wrestling ya. Dia ada sebab itu, nanti kan saya cerita. Saya tinggal di Taman Melawati, Gombak. Berasal daripada Juasih, orang sini juga kan, tak jauh kan. Kita keluar memang akan keluar bahasa jugalah kan. Merupakan model Ma'had Tahfiz Kemahiran Nur Fatah di Taman Melawati, dan juga merupakan pengurusi eksekutif bagi Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM, dan juga merupakan Embalmer and Undertaker. Tu nama dia. Embalmer and Undertaker tu apa? Pengawitan dan pengurusan mayat. Saya mempunyai lesen untuk mengawit mayat. Sebab tu orang panggil Undertaker. Bukan macam orang boleh tubuk perut mayat, nak dapatkan apa, nak awet mayat tu. Jadi itulah sedikit tentang diri saya, yang mana malam ini adalah pertemuan kita, dan insya-Allah sebagaimana yang diberi tajuk pada saya, iaitulah perbincangan tentang husnul khatimah. Apa tu husnul khatimah? Ya, penamat yang baik, kematian yang baik. Semua orang bercita-cita nak dapatkan penamat ataupun kematian yang baik. Tak ada orang yang kata besok aku mati, aku nak mati lidah terjelir. Tak ada kan. Aku besok nak mati, kalau boleh aku nak mati lemas. Tak ada. Semua nak minta mati yang baik. Namun dari sudut istilah, mati yang baik itu bagaimana? Adakah mati yang baik itu ialah mati ketika bersujud semata-mata, atau mati ketika kita buat kebaikan, atau mati ketika kita berada di katil rumah atau katil hospital? Adakah orang yang mati kemalangan, orang yang mati kena bunuh, orang yang mati kerana apa saja kecelakaan pada dia, itu tidak digelar sebagai mati yang baik? Ini yang kita nak terangkan ya. Husnul khatimah itu, penamat yang baik itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beroleh kejayaan. Kejayaan kita yang sebenar kat dunia ini, kita ukur dengan kejayaan harta duniawi, belum lagi. Kita ukur dengan kejayaan anak pinak, bukan. Kita ukur dengan tahap akademik, siapa yang paling tinggi belajar, belum lagi. Kejayaan yang sebenarnya ialah ketika mati dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana Nabi SAW ada menyebut, man akhiru kalmuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita nak kejarkan, kita nak raihkan kan. Jadi apakah tanda-tanda husnul khatimah itu?
Yang pertama kita tahu iaitulah dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Dapat kalimah tu, ya. Bukan semua orang dapat ucap kalimah tu. Memang Nabi sebut dalam satu hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang nak mati, orang yang tengah nazak ni. Nabi suruh ajar kalimah tu. Kenapa Nabi suruh ajar kalimah la ilaha illallah pada orang nak mati ni? Sebab ketika orang yang sedang mati ni, on the way nak mati ni, atau istilahnya nazak, dia dalam keadaan mabuk. Sebab tu digelar sakaratul maut. Sakarah maksudnya mabuk. Maut itu mati. Mabuk diambang kematian. Tuan-tuan dan puan-puan pernah nampak tak orang mabuk macam mana? Macam mana orang mabuk? Orang mabuk ni kan, kalau kita bagi dia mabuk minum toddy ke brandy kan, macam mana jalan dia? Kejap ke sini kan. Dia tak tentu arah. Sebab apa? Sebab kerana orang mabuk ni tak reti mana kanan mana kiri, mana betul mana salah, mana dosa mana pahala. Orang mabuk ni perlu dibimbing. Sebab tu dia tak boleh bawa kereta kan. Dia tak boleh bawa kereta. Kalau bawa kereta, langgarlah tiang ke, langgar orang ke. Sebab dalam keadaan mabuk. Bukan sekadar itu mabuk, banyak lagi mabuk lain. Mabuk laut, tuan-tuan mungkin pernah mabuk laut. Pergilah PD Port Dickson kan, naik bot tengah, tiba-tiba tumbang umbing, dah mabuk kan. Mabuk laut. Ada orang yang mabuk kapal terbang, naik kapal terbang, telinga berdesing, tiba secah hayal kan, nak muntah lah apa, tu mabuk kapal terbang. Ada juga orang mabuk cinta asmara kan. Macam mana mabuk cinta asmara? Dia tak kira mak dia nak juga si Milah tu kan. Jangan rumput orang jangan diidam kan. Kan ada lagu tu kan. Dia tak kira rumput orang kau siapa kau, dia nak juga orang tu kan, si Milah tu kan. Tu mabuk cinta asmara. Dia tak reti beza dah, yang penting dia dapat apa yang dia nak kan. Lalu orang yang mabuk nak mati ni, dia lagi dahsyat. Dia lupa segala-galanya, dia lupa siapa dirinya, dia lupa siapa keluarganya, siapakah orang sekelilingnya, dia lupa. Dan yang paling dahsyat, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita ingatkan dia, la ilaha illallah. Kita bisik pada telinga dia, la ilaha illallah. Kita bisik pada dia. Itu kalimah yang Nabi ajar, kalimah la ilaha illallah dia. Dia bukan macam drama swasta yang kita tengok kat TV tu kan. Tanah kubur ke cerita apa-apa lah yang kat dalam TV tu. Bila orang tengah nazak, dia ajar macam mana? Bang, ucap bang, asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran tuan nazak tu pun dapat sambut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Ni semua pembongak. Mana ada orang nak mati mengucap panjang, siap makna, lagi tambah kemuliaan dia tu siap jari macam ni kan. Ni semua pembongak. Berlakon boleh lah bang. Pasal apa berlakon? Ikut arahan produser. Kalau pengarah kata cut, bangun balik mayat tu. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat sekali lagi. Mati balik 3 kali, mati hidup pun tak ada hal. Pasal apa? Berlakon. Hakikat sebenar kalau nak sebut Allah pun bukan kalimah yang mudah. Ya, bukan. Ya. Sebut Allah pun bukan mudah. Nabi ajar kalimah ringkas je. La ilaha illallah. Itu sunnah pada kita, ajar pada dia. Pahala tu dapat pada kita bila kita ajar pada dia. Ada pun tidak menentukan sama ada dia boleh ucap ataupun tidak. Sebab yang menentukan dia dapat ucap ataupun tidak adalah Allah. Allah sebut dalam Quranul Karim, surah Ibrahim ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman. Maknanya, kalaulah ketika orang yang mati tu, dia mati sendirian kat rumah. Ni musim Covid ni tuan-tuan, ya. Saya dalam NGO saya SPJM ni, hari-hari uruskan jenazah Covid kat KL Selangor tu lah. Masa backlog jenazah banyak kat hospital tu kan. Satu hari tu kadang-kadang mencecah 30 mayat kita uruskan. Nek moyang ramai kan.
Antara mayat-mayat ataupun jenazah yang mati tu, ada yang mati di rumah, orang panggil brought in dead, mayat dibawa mati ke hospital kan, dia akan test swab dan sebagainya kan. Lalu timbul persoalan, ketika mana orang tu tengah nazak nak meninggal dalam rumah dia seorang-seorang tu, siapa yang ajar kalimah la ilaha illallah ketika dia sedang nazak tu? Tahu-tahu dah meninggal kan, siapa ajar dia? Waktu tu dia tak boleh fikir dah. Lalu ayat inilah yang meneguhkan bahawa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka Allah lah yang akan ingatkan dia. Dia sendiri akan dapat sebut perkataan tu. Walaupun kelilingnya tak ada orang, dia akan sebut la ilaha illallah, dia akan mati dengan kalimah tu. Itu janji Allah. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh. Kalimah apa? La ilaha illallah fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Maka tuan-tuan, ini yang kita nak tekankan, bahawa kita kena jaga kalimah la ilaha illallah ni bukan hanya di bibir, tapi keyakinan di hati. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maknanya kita mengesakan Allah, kita menafikan segala apa yang ada pada makhluk, sehingga kita utamakan Allah dalam segala urusan. Masuk azan, capek-capek kita duduk kat surau, kat masjid, nak semayang. Bukan time tu lah, sekejap lagi lah settle kerja ni kejap. Ni kita utamakan Allah Ta'ala, ya? Maka orang begini, Allah Ta'ala pasti teguhkan dia ketika dia nak mati. Namun ayat yang sama selanjutnya Allah menyambung, wa yudillullahu zalimin. Ini ayat yang sedih tuan-tuan. Wa yudillullahu zalimin. Allah juga menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim. Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim ni siapa? Berlaku zalim pada siapa? Bukan pada orang lain, tapi dalam ayat ini sebut berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Dia berzalim dengan diri mereka sendiri dengan apa? Perbuatan maksiat. Buat dosa, tak semayang ke, tinggalkan solat ke, semayang lebih kurang, tak apa lah ujung waktu ke, dia ambil hak orang ke apa ke, benda-benda beginilah, menzalimi diri mereka sendiri. Allah boleh sesatkan dia. Maksud sesatkan dia bagaimana? Ketika dia nak mati besok, walaupun keliling dia ramai orang, sanak saudara, anak-anak dia, kaum kerabat dia, semua berkumpul, pesan kat dia, bang, ikut bang la ilaha illallah. Orang ajar dia dengar, tapi Allah tak izinkan kalimah tu keluar daripada halqum dia ini. Wa iyazubillah min zalik. Tak lepas. Sebab Allah tak izinkan, Allah sesatkan dia. Wa iyazubillah min zalik. Wa yaf'alu ma yasha. Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, ayat ini Allah suruh kita ini bersedia bahawa kemungkinan kita juga boleh disesatkan di hujung-hujung nak mati nanti. Ya Allah, kan? Macam mana kita nak elakkan benda begini? Persiapan dari awal. Tak ada siapa tahu bila dia meninggal. Ada tak tarikh? Tak ada tuan-tuan. Kita tak tahu. Hari tanpa tarikh. Inilah dia, mati. Hari tanpa tarikh. Benda lain semua ada expired. Kita beli roti Gardenia, ada tarikh expired dia kan. Bila nak expired ni 3 hari lagi, baru beli semalam kan. Nah, ada tarikh expired tu. Apa lagi? Lesen kereta kita ada tarikh expired dia kan. Semua benda ada tarikh, tapi kita sahaja yang tak ada tarikh mati, melainkan orang yang nak kena gantung. Tu pun belum tentu lagi kau dapat pengampunan kau kan. Tu semua adalah kuasa Allah Ta'ala. Maka kita nak katakan bahawa kalimah la ilaha illallah, kalau ada orang yang dapat ucap, kita dengar, maka itulah tanda husnul khatimah yang pertama. La ilaha illallah. Kita boleh cerita ke orang tak? Boleh. Arwah tu macam mana? Dapat ucap tak? Alhamdulillah, saya dengar dia ucap. Ya Allah, bagusnya kan. Maka orang akan sangka yang baik dan sebagainya. Habis macam mana pula kalau orang tak sebut, tak dengar? Kita ajar dia la ilaha illallah, dia tak sebut langsung sampai ke sudah dah meninggal, sampai tak sebut, tak tahu. Kau dengar tak? Tak dengar. Kau dengar tak? Tak. Tah manalah tompek ini kan. Tak boleh cakap macam tu. Kalau kita tak dengar dia cakap, kita kena sangka baik, husnuzon. Jangan cerita ke orang apa-apa, kita kata insya-Allah dia sebut, mungkin kita tak dengar, mungkin dia sebut dalam hati. Sangka baik je. Walaupun yang mati itu pelaku maksiat, kita sangka baik saja. Siapa kita nak menghukum dia?
tu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Jangan sangka baik. Namun kita nak tekan kat sini ialah la ilaha illallah, itulah kalimah yang menandakan seorang itu mendapat husnul khatimah. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, perhatikanlah 3 hal pada orang yang tengah sakaratul maut. Orang tengah sakaratul maut ni, tengah nazak ni, cuba tengok 3 tompek. Jika keningnya berkeringat, ni dahi ni kan berkeringat, macam ada puluh-puluh kan, berair kedua matanya, keluar air mata kan, dan kering kedua bibirnya, bererti rahmat Allah turun kepadanya. 3 tanda tu kita tengok kan. Keringat, wajahnya peluh. Ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi sakaratul maut, ketika itu wajahnya berpeluh, peluh membasahi wajahnya, dan peluh Rasulullah cukup wangi. Aisyah radhiyallahu anha pun hairan, ya Rasulullah, air apa yang keluar daripada wajahmu ini ya Allah, ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, orang beriman mati dalam keadaan wajahnya berpeluh, kata Nabi. Masya Allah, tuan-tuan ya, berpeluh macam mana? Kita nampak keringat kan, sebesar lembab aja kan, tanda yang baik. Yang kedua katanya, berair kedua air matanya, keluar ke tepi mengilih kan, tuan-tuan ya, ada maksud itu kan. Yang ketiga, kering kedua bibirnya, bibirnya kering. Kenapa kering? Kering bukan kering yang macam mengelupas, kenapa kering yang kita nampak macam biasa ya. Kenapa? Yang pertama, keringatnya kering, keningnya kering, apa keringatnya apa? Keningnya berkeringat. Apa maksud dia? Kerana ketika orang itu sedang menghadapi sakaratul maut, ya, roh keluar daripada kaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke pusat, sampai ke halqum ni, yang dipanggil gorgorah ni. Inilah tompek segala-galanya terhapus, pintu taubat tertutup, ditayangkan segala apa yang kita buat kat dunia ni, semua seolah-olah macam diulang tayang, semua macam kita nampak sekali imbas. Sebab itulah ketika orang sedang nazak ni, dia tak nampak orang keliling dah. Waktu tu dia nampak kok dia buat dosa, nampak dosa dia semua. Ketika dia buat pahala, nampak kebajikan dia, semua yang ditayangkan. Ya, ketika itulah orang yang dalam keadaan nazak ini, dia dipuji-puji oleh malaikat kan? Malaikat puja dia kan, ahlul jannah kan, ahlul jannah ahlan wassalan, seolah-olah macam menyambut dia. Dia rasa macam kalau kita lah kan tuan-tuan, nak menunggu keputusan, lepas tu orang nak mengumumkan nama kita, kita rasa berdebar-debar. Macam itulah pepeluh wajah dia menunggu berita tu. Tiba-tiba awak adalah pemenang yang bertuah. Wajah dia rasa macam ya tak ya ni, ya tak ya ni. Sebab itulah wajahnya berpeluh, seolah-olah merasa terlalu seronok. Begitu juga kenapa air mata keluar di matanya, kerana ketika itulah dia dah melihat gambaran syurga. Dia dah lupa dah nampak orang keliling. Nampak gambar syurga melambai-lambai dia. Dia sayang keluarga dia, tapi nampak syurga mengalip. Penat dia selama ni ibadah, selama ni dia buat apa saja yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang, apa saja yang dibuat kerana agama. Terlihat ya Allah, air mata gembira keluar daripada wajahnya, gembira sangat. Dan bibirnya kering, kenapa? Kerana dia mengucap subhanallah, subhanallah, masya Allah, memuji-muji Allah. Sebab tu bibirnya kering, tuan-tuan ya. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Masya Allah, kau dapat kat kita, ya Allah, kenapalah gambaran dia kan. Ada orang tuan-tuan, kalau kita biasa tengok drama lah, tanah kubur kau, ataupun mari kita tengok apa, Mastika kan. Asal mati je dia dah terjolil lah, apalah kan. Itu semua betul ke tidak? Macam mana tu kan. Dia ada betul, ada tidak, tapi kebanyakannya bongak kan. Bukan apa, menambah-nambah, nak jadikan bahan cerita. Saya ni tak adalah lama uruskan jenazah, adalah dalam 17 tahun. Tapi dalam 17 tahun ni tak ada lagi lah nampak kalau satu tanda yang Allah tunjuk tu sampai ke sekian, sampailah ke bumi, macam tu lah rupanya. Tak ada, tak ada. Dia akan bagi sekali imbas. Ya, Allah jaga aib hambanya. Allah tidak akan buka aib hambanya, melainkan di akhirat nanti baru Allah buka. Kalaulah hambanya itu di dunia, dia buka aib kawan-kawan dia buka aib saudara yang lain, Allah kata Allah buka aib dekat akhirat kan. Tapi di dunia Allah tutup kan. Bagaimana tanda-tandanya?
Misalnya kalau orang tu mati dalam keadaan yang Allah nak bagi ibrah pada kita. Ada tak orang yang mati lidah terjoleh? Ada. Buka, astaghfirullahalazim, tengok lidah panjang kan. Ada. Tak tahu apa dosanya, kita tutup, panggil waris dia. Mai, tengok ni pengencaman. Buka balik, rupa asal. Tak ada dah rupa macam tadi. Ada yang muka gelap. Wa iyazubillah min zalik. Ada satu kes tuan. Ini saya memang unsensor kan. Ni ada live ni kan. Tapi saya bagi tahu ini kejadian yang benar. Masa tu tak ada lagi handphone canggih ni. Kita pakai handphone butang-butang. Kalau ada handphone canggih, dah sempat dah kita snap gambar kan. Tapi tak ada. Dulu ya macam tu. Sekarang kurang dah. Muka bertukar jadi tikus. Pernah ada? Aduh tuan-tuan. Tikus yang ada rupa. Ada misai, ada muncung sikit kan. Tapi sekali bas tuan-tuan. Terkejut tengok muka. Astaghfirullahaladzim. Tanya orang lain, betul ke saya nampak ni? Saya nampak juga. Tak apa, panggil waris. Panggil waris. Kita pecam ya, kak, sabar ya. Apa-apa pengadaan, akak kena istighfar. Buka. Aid, rupa asal. Mana pergi tikus tadi? Habis dah. Dia tengok muka kita macam apa nama, elok je kan. Tengok macam rupa macam apa, tengok muka macam tercengang. Dia pun tanya, kenapa ustaz? Tak ada apa. Lepas mandi tu tanya dia, kak, minta maaf, tanyalah arwah ni kerja apa? Arwah ni dia dulu kerja kontraktor, buat rumah. Dia ni cukup apa benda-benda yang dia buat kat dunia ni. Kenapa? Kak, saya nampak rupa dia tu berubah jadi macam tikus. Astaghfirullahalazim, teriak dia kan. Dia menangis. Kenapa? Dulu masa dia buat rumah orang apa ke buat kerja, kadang-kadang dia nampak tikus. Tikus ni binatang yang boleh kena bunuh. Boleh. Tikus, cicak, lipas boleh bunuh, perosak. Tapi dia bukan setakat bunuh. Dia angkat tikus tu, diikat ke ekor tu, ikat ekor tu, dia baling pusing, baling ke api. Rendam dalam air. Dia suka tengok tikus tu terseksa sehingga mati. Maka itulah mungkin ibrah pada kita yang hidup, bahawa menyeksa binatang, walaupun binatang tu boleh dibunuh, maka menyeksanya berdosa. Kan Nabi sebut cicak tu boleh tak bunuh? Boleh bunuh. Tapi sekali ketuk dapat pahala. 2 kali ketuk separuh pahala. 3 kali ketuk suku pahala. 3 kali ketuk tu masa sampai matilah. Kalau ketuk berkali lagi tak mati-mati kan, daripada pahala jadi dosa, menyeksa dia. Anak bodoh bunuh betul-betul kan. Kadang kita sedap plastik kan, aim dia betul-betul, tap, jatuh, tak mati lagi, ambil selipar kodok cepat, tap kan. Macam tu kan. Jangan main lagi tarik ekor dia biar putih kan. Tapi tak ada lagi lah saya jumpa rupa macam cicak kan. Tapi jangan minta lah tuan-tuan ya. Tapi itu hakikat dia. Tapi Allah tak akan tunjuk benda tu secara lama. Semua orang nampak aib dia kan. Allah akan jaga. Ada juga yang baik, Masya Allah, dia tersenyum. Senyum dia tu bukan senyum macam kita senyum sekarang ni. Banyak jenazah yang kita jumpa senyum biasa, tu biasa. Ini senyum tu nampak dia punya losong pipit kan. Apalah bahagia benar orang ni kan. Kak, mari kak tengok laki akak ni. Buka balik, elok muka macam asal. Tak ada senyum tadi. Arwah ni apa kerja kak? Biasa je, tak ada buat apa pun. Tapi dia ni rajin lah, rajin sedekah apa semua. Dia tak dendam dengan orang dah. Maknanya ada tanda-tanda yang Allah bagi sekali imbas juga sebagai ibrah kita juga, pengajaran. Ambil apa waktu dia hidup tu, apa yang dia buat. Ini semua rezeki ya, masing-masing ya. Dalam hadis ini juga menyebut, tetapi jika ia kelihatan seperti orang yang tercekik, merah warna kulitnya, merah, elok warna dia macam saya ni kan, tak adalah putih kata apa, sama matang kan, tapi warna merah kan, dan pucat kedua bibirnya, maka itu adalah akibat azab Allah kepadanya. Kalau kita nampak tanda-tanda begini, namun tak boleh cerita ke orang. Kita nampak tanda-tanda tu, apa macam tercokik kan suara tu kan, kau dengar tak? Ini tanda tak elok ni. Tak boleh. Diam-diam sudah tanda untuk kita dah. Kenapa dia tercekik? Suara dia berarti orang tercekik. Kerana ketika itu rohnya disampai gor-gorah, dia nak sebut Allah. Orang ajar la ilaha illallah, dia nak sebut la ilaha illallah tapi tak lepas. Seolah-olah ada satu benda yang sekat di kerongkongnya. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita mandikan mayat ni kan, bila pusingkan perut mayat tu, tekan sikit, bunyi dia ada kan. Nak-nak kalau orang mati gantung diri,
sama ada gantung kat penjara ke atau dia bunuh diri, kan? Bila kita turunkan dia, mungkin waktu tu dia dah berbunyi ataupun waktu nak mandikan jenazah tu, kan? Pusing perut sikit, angin dan pun dia tolak kotak suara tu. Itu adalah baki suara yang dia jerit minta pertolongan, tolong selamatkan aku kerana keperitan sakaratul maut. Tapi tak ada siapa dengar jeritan dia. Jeritan tu keluar setelah dia meninggal. Mati. Allahu Akbar. Merah warna kulitnya kerana menahan kesakitan sakaratul maut, yang disebut dalam banyak hadis, ia seumpama disiat-siat kulitnya, seumpama satu batang duri dimasuk ke dalam mulut sampai ke jantung lalu disentak keluar. Itu umpamanya. Maka dia menahan kesakitan itu sampai merah kulit dia dan pucat kedua bibirnya. Pucat kenapa? Nak cakap tak boleh, seolah-olah macam ada benda tahan. Dan darah kita lah, kalau kita kepit tangan kita ni, pucat jadi, kan? Macam itulah ibaratnya orang-orang yang mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tuan-tuan, ya, kita ni bukan nak menjadikan benda ini sebagai penanda pada orang lain. Kita tengok orang mati, kita cari apa kurangnya, apa lebih. Tidak. Tapi hadis ni nak memberikan peringatan pada kita yang hidup ni, supaya kalau mati jangan jadi macam yang buruk ni. Bercita-citalah jadi yang baik tadi. Itu yang kita harapkan, ya. Baik. Inilah benda yang Nabi SAW tekankan, bahawa antara tanda-tandanya ialah la ilaha illallah, kemudian keringat wajahnya, ya, mengalir air matanya. Ini tanda husnul khatimah yang boleh kita renungkan, tuan-tuan, ya. Saya kadang-kadang, tuan-tuan, sebelum saya ambil lesen embalming ni, saya kata embalming ni pengawitan mayat, saya biasa nampak mayat orang bukan Islam, kadang Cina ke India ke mati, dia letak dalam keranda itu, kita panggil kasket, dia ada cermin. Saya pun tengoklah masa tu kat hospital, kita nak tunggu jenazah orang Islam, lepas tu dia tolak kasket tu, kan. Tengoklah ngintai apa dia buat tu, kan. Tengok mayat Cina tu elok tersenyum, tuan-tuan. Saya pun heran, apalah senyum ni, husnul khatimah ke ni, kan? Iya, kan, tengok senyum bersih, ya Allah, apalah rahsia ni, kan? Kalau boleh tahu apalah rahsia ni. Tapi Cina kafir. Sehinggalah saya diberi izin oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu tu di mana? Di Filipin. Saya ambil lesen tu kat Filipin, ambil diploma science in embalming and undertaker. Kita nak ambil tu sebab tujuannya nak bagi tuan-tuan sedar benda ni wujud, kan? Dan juga sebagai satu pilihan, seandainya ada orang Islam yang nak bawa balik jenazah ke negara asal, ada orang Islam yang boleh uruskan. Sebab kebanyakannya non-Muslim yang uruskan jenazah orang Islam yang nak bawa balik ke negara asal. Indonesia meninggal, Bangladesh meninggal, nak bawa balik ke negara asal, kebanyakannya yang urus non-Muslim. Sebab dia je ada lesen tu. Orang tak tahu sebab tak ada kena-mengena kita orang sini. Tapi itulah hakikat dia. Saya belajar, masa kita nak awet mayat tu, mula-mula dibersihkan mayat. Bersih macam kita mandi, kan. Dah bersih, dia cari point mana urat dia. Dia ada tempat 3 point dia, di tengkuk ni, dekat tangan ni, ataupun dekat atas ari-ari ni. Biasanya kita ambil kat atas ari-ari ni, tempat orang dialisis. Kita toreh sehingga keluar 2 urat. Namanya vein and artery. Vein and artery. Cungkil keluar urat tu, kita hiris sikit, di bahagian vein tu lah darah akan dikeluarkan. Dia potong sikit, keluar darah. Masuk sikit satu batang tu, biar lubang urat tu masuk, keluar darah. Buanglah. 70% badan kita ni adalah air, maka dibuang begitu. Di bahagian artery, kita buka sikit, toreh sikit, tak putuskan dia, toreh sikit, nak bagi laluan. Ambil satu tiub, masuk ikut urat besar tu, kita masukkan ubat formalin 12 liter masuk dalam badan mayat. Itulah bahan pengawet. Biasa kita makan ikan Kek Giant ke mana-mana, kan, segar je ikan ni, kan, sebab dah diawet. Itulah bahannya, kan. Maggi yang kita makan tu ada bahan pengawet ni, itulah dia. Tapi ini formalin yang asal 12 liter masuk ke dalam tubuh badan mayat. Bila masuk, badan mayat akan mula mengeras. Dia akan lambat proses perebutan tu. Mengeras, naik ubat itu sampailah dekat atas muka. Saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Macam mana? Kita letakkan gam uhu kat bibir tu,
biar tertutup rapat. Gamuhu tau, memang takkan terbuka selama macam ni. Lepas tu ambil 2 jari ni, tekan kat sini, tersenyum mayat tu. Ikut kita lah nak baik rasa pipit sikit ke apa kan, lebih kurang 5 minit 10 minit, lepaskan tangan tu, tersenyum mayat tu. Pasal ubat tu dah masuk, dia dah keraskan wajah tu, otot dia tu dah tegang. Sini aja. Oh, ni rahsia Husnul Khotimah Cino tadi. Baru tahu kan. La ilaha illallah, selama ni mati-mati ingat ni tanda kan. Usah lah kan. Tapi itulah dia yang berlaku. Belum habis lagi. Belum. Dah habis ubek tu 12 liter dah masuk. Lebih kurang dalam sejam mayat tu dah diawet. Ada satu bosi besar. Bosi panjang lebih kurang 1 meter, namanya teroka. Teroka ni di hujungnya tu tajam. Di keliling teroka ni ada lubang-lubang. Kat hujung batang bosi ni dia ada saluran untuk masukkan pipe. Tujuan ni nak vacuum. Perut mayat akan dicucuk kat bawah perut ni. Dicucuk dengan teroka tu, zoom, besi tu ditusuk ke dalam perut mayat. Untuk apa? Menghancurkan organ-organ dalaman mayat ni. Hati, jantung, limpa, usus, pergi buat pinggang, segala-galanya cucuk sambil disedut keluar hampa gas tu, cavity semua tu. Kan? Itulah cara pengawitan mayat di luar negara dan juga dalam negara. Bergantung lama mana kita nak simpan mayat. Normal biasa kita inject je. Nak bawa balik ke Indonesia, ke Bangladesh, dekat. Kita tahu orang Islam kita sampai sana terus ke bumi. Jadi kita inject je. Injection tu kita cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini kan. Lebih kurang 5 liter lah cucuk tu kan. Tapi kalau mereka nak bawa balik tapi perjalanan yang jauh, mana? Nun Switzerland, nun kat Amerika sana, California sana, maka itulah bahan yang dimasukkan. Termasuklah orang Malaysia yang meninggal luar negara. Bila undang-undang kita ni tak strict sangat untuk bab tu. Tapi di luar negara, walaupun di Indonesia ke dekat dengan kita, tapi kalau orang Malaysia ke orang luar negara yang meninggal nak bawa balik negara asal, itu kaedah dia. Sebab tu dah mana kita meninggal, situlah ke bumi. Tak payahlah beriu benar nak bawa balik. Tak apalah, nanti senang nak ziarah. Ziarah takat mana? Kan? Kita sendirilah kan, mak kita meninggal 15 tahun lepas, 10 tahun lepas, ataupun 3 tahun lepas ke tahun lepas ke kan. Berapa kali kita ziarah? Ada tak setiap hari? Mula-mula ialah sebulan pertama kan, 4 bulan pertama. Lepas tu kita dah jadi kenangan je. Begitulah ya. Tak ada bezanya mana ke bumi. Tak ada beza, sama je. Tak katalah kalau kalau tanam ke Australia sana 2 mayat ni, 2 malaikat kat sini 1 yang malaikat tak ada. Sana ke sini ke malaikat muka nakir tetap 2 kan. Maknanya kat mana ke bumi sama saja keadaan dia. Lebih baik kita dikebumikan di mana tempat kita meninggal. Kalau nak bawa balik juga, terpulang tu hak waris, namun dari sudut hukumnya maka kita boleh katakan menyeksa mayat ya. Dia nak bawa balik juga, nak balik tak kira lah dosa ke tak dosa ke, yang penting mayat ada depan mata, misal kata. Jadi itulah tugas fardu kifayah kepada embama muslimin macam kami ni, untuk menguruskan jenazah ni, nak bawa balik. Adalah pilihan dia, tak adalah serah bulat-bulat pada non-muslim. Ini yang dilalui tuan-tuan ya. Maka saya nak terangkan ini sebagai satu pengajaran pada kita. Jangan bawa balik mayat. Tu je saya nasihatkan. Sebab keadaannya tu menyakitkan. Sedangkan kita ni diajar nak mandikan jenazah pun kena lemah lembut. Jangan kasar bona. Lemah lembut mandikan ayah tu, kita pun lembut dia mandikan. Ini kan pula tobok perut mayat tu, hancur kan. Ini dia ya. Jadi saya tunjuk pada orang ini kaedah dia, maka orang pun sedar, tak payah baliklah. Situ juga ya. Maka kena ingat kematian itu boleh berlaku di mana-mana sahaja, tidak bersyarat ya. Maka mana kita meninggal, situlah ke bumi. Baik, itu tentang hal itu. Kita dah isyak ke dah lanjut dah? Lebih dah lepas belum? Saya tak dengar pula bunyi tirit ke apa ke? Tak ada Dah masuk dah ke langgar je? Jalan je terus je. Setengah tompet dia marah kan. Apa ustaz tak utamakan azan kan? Baik, ada satu hadis yang saya bacakan mafhumnya. Malaikat maut menghampiri seseorang yang akan mati, lalu dia memperhatikan hati orang itu, namun ia tidak mendapati apapun di dalamnya.
Lalu dia membuka sepasang bibirnya dan mendapati hujung lidahnya menempel pada langit-langit mulutnya seraya mengucap la ilaha illallah, ia lalu diampunkan berkat kalimah al-ikhlas itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Maknanya malaikat maut ini dia akan tengok dalam hati orang ni ada tak iman, ada tak ada jumpa apa pun. Maka dia tengok kat langit-langit ada tak perkataan Allah. Punyalah dia nak tengok orang ni beriman ataupun tidak sampai ke hujung itu sekali kan. Sebab tu kita kena usahakan supaya orang mati ni dapat ucap la ilaha illallah. Dapat dengar sekali je dia ucap la ilaha illallah, cukuplah. Tak payah nak dipaksa berulang kali kan. Ucap lagi bang, doreh bang, ucap lagi bang, tak payah, sekali pun jadilah, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau dia dah ucap sekali tu, jangan diajak bersembang pula. Alhamdulillah dapat ya sebut kan. Nak air tak bang? Nak, kata dia kan. Kena ulang balik kan. Dia tak boleh kata-kata yang lain. Akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mesti kalimah itu yang terakhir, barulah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Ada persoalan tanya kat saya buat kursus jenazah. Dia tanya, ustaz, saya ada soalan lah. Apa pula? Macam mana kalau orang tu pokak? Pokak kan, dia tanya saya. Yelah nak ajar, dia tak reti, dia bisu pula tu kan. Takkan kita nak bagi bahasa isyarat la ilaha illallah kan, nak suruh dia bersilat pula time tu kan. Tidak. Dia masalah pokak ke wa'imah badak sekalipun kan, cap maksimum kan. Kan. Itu bukan urusan kita. Kita ni disarankan ajar aja kalimah tu la ilaha illallah, namun yang mengizinkan tetap Allah. Ya, kalau dia pokak pun, tapi kalau Allah izinkan, dia tetap akan sebut dengan cara dia. Ini tugas kita ialah mengajar saja, bukan hal yang lain, bukan menentukan dan sebagainya ya. Ini yang perlu kita buat ya. Baik, kemudian kita ambil satu lagi ya. Orang yang sedang membaca talqin sebaiknya jangan bernada mendesak. Talqin kat sini bukan talqin yang kat kubur lepas kita ke bumi mayat, tapi talqin yang kita ajar la ilaha illallah di tepi orang mati. La ilaha illallah itu talqin yang sebenarnya. Jangan terlalu mendesak. Sebut bang, copet bang, nak mati dah, habis hujung nyawa dah ni, sebut la ilaha illallah bang kan. Punyalah dosa dia, jangan. Tapi harus dengan cara yang halus dan lembut. La ilaha illallah. Jangan desak dia kan. Sebab lidah orang yang sedang dituntun itu kadang-kadang berat untuk bertutur lagi, sehingga bila dipaksa malah makin membebankan dia. Jangan kita paksa. Waktu tu dia berat, sakit. Orang sakit jangan dipaksa. Lama-lama dia suka, akhirnya jadi benci. Diamlah, kita nak sebut. Jadi macam tu susah kita kan. Dan boleh saja membuatnya tidak suka menirukan ucapan baik itu, maka dikuatiri hal itu menjadi sebab terjadinya su'ul khatimah. Wa iyadzubillah min zalik. Jangan paksa. La ilaha illallah, sebut bang. Kita kena ajar. Lepas tu kalau dia minta apa-apa, bagi. Dia minta apa? Nak air kan, bagi dia air. Kat hospital kadang-kadang doktor pesan, ni arwah ni apa, sakit ni, paru-paru dia penuh ke air, dia kena puasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Kadang-kadang doktor pesan macam tu kat waris. Lepas tu tiba-tiba tengah macam tu dia sedar, dia nak air. Tak boleh mak kan. Mak tak boleh mak, doktor pesan dah, mak tak boleh minum air kan. Nak air kan. Tokak kering, bibir dia merekah dah. Memanglah tiup tu masuk ke perut kau, kat tokak dia kan. Tapi ni tokak dia kering, dia nak air. Tapi kita dengar pesan doktor, macam mana nak buat? Doktor pesan jangan minum air tu, janganlah digogok satu botol macam ni, gogok sampai kombong perut orang tu. Kita cukupkan syarat je, ambil sudu, suap kat mulut dia, biar lalu kat lidah, jadilah kan. Nak basahkan, lepaskan hajat dia. Selawat Allah, lemak sikit-sikit, tak lewat banyak, ni doktor marah. Macam tu pesan kan. Sebab apa? Kalau kita tidak tunaikan hajat dia, siapa yang akan tunaikan hajat dia? Syaitan. Syaitan akan datang, dia menyerupai orang yang dia sayang. Mungkinlah orang yang dia sayang tu mungkin arwah mak dia ke ayah dia ke datang. Ni mak datang ni, mak kata sakit mak, tak tahan dah kan. Mak datang nak selamatkan kau, nak bawa kau ke syurga. Mak haus mak, dia orang tak bagi air, nak minta air sikit mak. Ni mak datang ni bawa air daripada syurga, kau nak tak?
Nak mak, minum ni hilang haus kau. Doilah mak, doilah Tapi dengan syarat, apa mak, siapa pun syarat menjadilah, kau kena keluar Islam. Apa pula mak keluar Islam? Mak dah mati, mak tahu kat mana syurga, mana neraka, mak tahu mana betul mana salah kan. Jadi ikut mak kan. Dia pujuk setan tu. Kau orang tu lemah iman lepas tu tak ada orang lain yang bimbing la ilaha illallah pada dia, maka takut-takut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tak apalah mak baik tu. Rupa-rupanya itulah dia perangkap syaitan. Sebab tu kita kena tunaikan hajat dia. Kalau tidak, syaitan akan tunaikan hajat dia. Apa saja yang dia minta, tunaikan selagi mampu. Janganlah pukul 3 pagi kita marah kat dia. Nak apa? Nak McD lah kan. McD minta Mana boleh mak, PKP pukul 12 tutup dah kan. Jangan marah dengan tu, biarlah auto ni minta McD tengah malam pula. Kalau pukul 8 tadi bolehlah beli. Jangan marah dia kan. Usahakan, kau tak mampu tak payah kan, tunggu besok mak besok tu dah buka McD tu pagi, kita beratur kat drive-thru tu, belikan dia satu bucket tu kan. Nah mak, McD sebucket kan. Orang tengah nazak ni tak makan banyak, dia ambil lah wedges sikit, dia makan ujung je dah cukup lah, tu tak nak dah. Macam tu yo dah tak nak dah. Habis lebih ni siapa nak makan? Kita lah bedal. Maksudnya macam tu lah kan. Tunaikan hajat dia selagi kita mampu ya. Allahu'alam bisawab tuan-tuan. Jadi boleh berhenti lah kot. Kau ada soalan? Ada soalan nak tanya kan? Tak sedar masa berlalu. Takutlah saya ni dah lama tak mengajar kat ni 9 ni. Walaupun ada tauliah, tak tahu peraturan kat sini kena habis awal ke, boleh langgar ke. 1 jam sampai subuh. Kita mula ke apa tadi? Entah. Boleh habis ke apa dalam 8.30 je. Boleh baik. Jadi ada soalan saya buka, kau ada soalan? Ya, ada? Baik. Kemudian kita ambil sikit lagi ya. Sesungguhnya makna kalimat tersebut ialah supaya ketika seorang hendak meninggal dunia, di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun selain Allah. Dan jika satu-satunya yang dicari olehnya hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha Benar, maka kedatangannya kepada Allah merupakan puncak kenikmatan. Maknanya orang yang nak mati ni, kita kena kosongkan jiwanya daripada segala hal-hal dunia. Jangan fikir pasal rotor ke, pasal company dia ke, jangan. Ingat Allah saja. Akan tapi jika hatinya masih diliputi perasaan cinta pada dunia, condong kepadanya dan menyesali hilangnya kenikmatan duniawi, maka walaupun kalimah syahadat tersebut berada di hujung lidahnya, namun tidak menembus ke dalam hatinya, dan nasibnya akan bergantung pada kehendak Allah. Sebab hanya dengan gerakan lidah sahaja tidak banyak membawa faedah, kecuali jika Allah berkenan menerimanya. Maknanya dia sebut, kadang-kadang sebut la ilaha illallah, Allah, Allah, tapi dalam hati dia fikir tentang harta dia. Siapa nak uruskan aku punya syarikat sekejap lagi ni kebun aku ni tak habis siram lagi ni kan, tak letak lagi baju subsidi tu kan, contoh. Dia teringat benda-benda semua ni kan. Time tu lah terima imbau kan. Masa tu lah kalau dia ingat, kita tu lupakanlah pasal baju tu, tak apalah kan, kita buat lah kan. Maknanya kita kenangkan dia ya. Tentang berbaik sangka pada Allah, hal ini sangat dianjurkan pada saat seseorang mengalami sakaratul maut ya. Kita kena ingatkan pada dia supaya sangka baik dengan Allah, sangka baik, husnuzon dengan Allah. Apa saja Allah berikan pada kita, kita sangka baik. Sebab kita takut orang yang nak mati ni dia sangka buruk kan, sangka buruk, ya Allah kan, kata aku ni tak apalah kan, aku tahu dosa aku tahu Allah takkan ampunkan aku kan, macam tu. Kita kata baik, insya-Allah Allah ampunkan kau, biar dia rasa macam dirinya diampunkan oleh Allah. Kita nasihat pada dia, jangan risau, ingat Allah mak, Allah ampunkan kita mak kan. Pesan pegang tangan dia tu. Waktu tu dia tak nampak orang lain dah, putih mata dia kan, dia kenang masa-masa silam apa semua kan. Waktu tu kita ingat Allah banyak-banyak, la ilaha illallah, sehinggalah habis hayatnya. Kita bimbing dia. Sebab apa benda ni kena buat? Sebab besok kita mati pun kita akan minta dibimbing juga. Kita akan minta dibimbing juga kan. Maka kita buatlah sebaik-baik mungkin ya. Baik. Kata Nabi SAW, jika kedua perasaan, harapan dan takut tersebut bersatu di hati seseorang hamba dalam keadaan seperti ini, nescaya Allah akan beri apa yang diharapkannya dan menyelamatkan dari apa yang ditakutinya. Tapi janganlah terlalu rasa harap, maknanya rasa macam
Harapan tu penting. Harapan nak masuk syurga, ya Allah aku mengharap keampunanmu ya Allah. Dan sama-sama kita takut akan neraka Allah. Kena bersatu. Jangan kita rasa macam dia yakin sangat dah, aku ni insya-Allah syurga tempat aku ni kan. Tak boleh. Ya, ataupun kita yakin sangat aku ni neraka tempat aku ni. Tak boleh juga. Dia kena mengharap syurga, tapi sama-sama kita takutkan azab Allah. Maka inilah bila berkait antara kedua-duanya, Allah akan beri apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan daripada apa yang ditakutinya. Ni kalau kita belajar kitab Ihya Ulumuddin, dia ada tajuk khauf wa raja, takutan dan pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kata ada satu kisah saya nak kongsikan ni. Ada seorang tu dia ketika hayat dia ni orang biasa je. Ni kisah ni antara tanda husnul khatimah lah. Dia jiran saya lebih kurang dalam 15 tahun lepas. Saya duduk kat rumah dia. Dan dia ni habit dia ni, tabiat dia ni suka bagi salam ke orang. Jumpa orang, Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Semua orang lelaki ke perempuan ke, orang besar ke tua ke, budak kecil baru lahir ke, Assalamualaikum dek kan. Kucing you dia tak bagi salam. Maknanya semua orang dia bagi salam kan. Kucing you tak bagi salam kan. Apalah orang ni suka sangat bagi salam, sehingga orang panggil dia apa? Pak Cik Assalamualaikum. Pak Cik Assalamualaikum. Siapa tu? Itulah Pak Cik Assalamualaikum kan. Orang tahulah bila kata sebut macam tu kan. Tapi satu je perangai dia yang orang sebut-sebut. Apa dia? Sekali pun tak pernah jojak kat surau. Tu masalah pula. Dia bagi salam kat orang, tapi sekali pun tak pernah nampak muka kat surau. Dia lalu kat depan surau, nak pergi kedai, sebelah surau tu ada kedai uncit. Waktu tu nak zuhur, saya tunggulah nak azan zuhur kan. Tu duduk depan surau tu. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz, kata dia. Waalaikumsalam. Mana Ji? Ni kedai boleh bawang sikit, kata. Okey, dia pergi kan. Lepas tu tak lama lepas tu dia patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana Ji? Tertinggal duit, nak pergi ambil duit jap. Tertinggal duit, patah balik kan. Tak lama tu patah balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana? Ni duit nak pergi beli bawang lah. Botol orang tua ni kan. Macam itulah keadaan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dah boleh dah balik. Tak ada singgah ke surau. Surau ada tu. Sampai orang-orang kat situ, jemaah surau ni kan, dia kata dia ni apalah orang ni kan, tak roti-roti singgah kan. Padahal sihat je. Singgah lah masuk sembahyang. Saya pun kata, abang pernah kau panggil dia datang surau? Tak pernah. Semalah lah, pandai lah dia, takkanlah nak kena ajak dia depan surau. Orang cakap macam tu. Mungkin dia ada sebab, kita pun tak pernah tanya dia kan. Kemudian ditakdirkan Allah, satu hari dia meninggal dunia, dia mati. Saya dapat berita tu hari malam Jumaat. Masa tu kita habis baca Yasin kan, lepas isyak tu adalah jamuan macam biasa. Tiba-tiba ada datang seorang budak lelaki tu. Imam sini siapa? Biasalah kan, orang tak pernah bercampur surau kan. Imam sini siapa bang? Imam surau sini kan. Sekejap. Saya pun tak kenal kan. Cuba tengok kat carta tu kan. Dia tengok, abang lah kan. Usah kau ni, kau duduk mana kan. Ada orang kita kan. Imam tak kenal kan. Apa deh? Minta maaf lah Ustaz, ayah saya baru meninggal, saya nak minta tolong uruskan jenazah dia. Ayah awak siapa? Saya tak pernah nampak muka awak kat sini. Saya ni memang tak duduk sini, saya sekali je balik kan. Ayah saya ni Pak Cik Muhammad, kata dia. Pak Cik Muhammad, ramai Muhammad sini. Saya pun Muhammad kan. Berapa ramai Muhammad sini kan? Yang mana? Rumah kat mana? Ada orang panggil dia siapa sini? Pak Cik Assalamualaikum. Yo, dia tu meninggal. Yo, dia dah meninggal. Yang duduk sini. Ya, dia. Bila meninggal lah? Baru tadi, petang tadi. Kat mana? HKL sekarang mayat dia. Okeylah, tak apalah. Nanti kan saya akan aturkan. Lalu mayat tu pun dibawa lah. Dan itulah kali pertama dia masuk ke surau menjadi jenazah. Kali pertama. Tak pernah sepanjang hayat dia. Kan, saya tanya orang lain pernah nampak tak? Tak pernah. Inilah dia kali pertama. Bawa ke surau nak mandi mayat tu. Saya pun buka lah baju dia selai-selai. Arwah ni sakit apa? Dia ni ada kanser Ustaz. Oh, patutlah. Lepas tu buka bahagian perut dia. Nampak dekat perut dia ni satu kantung najis. Keluar daripada perut dia, usus tu keluar najis. Ni apa ni? Arwah ayah ni dia ada kanser je, perut dia ni apa nama dia najis. Apa sistem pembuangan najis ni tak baik. Jadi kena buang kat situ. Hari-hari kena cuci.
Saya pun terdiam. Berapa lama dah ni kan? Lama dah Ustaz, dah 5 tahun dah. Dia pula kebetulan memang baru 5 tahun duduk situ. Oh ya ke? Saya nak tanyalah bang, arwah ni ada tak dia cakap dia ni nak pergi surau ke apa? Ustaz, kata ayah saya ni dulu memang kaki orang surau. Memang kaki surau kat Topek Lama. Tapi bila dia dah operation ni, perut dia dah tak baik ni kan, dia takut kalau dia masuk surau, najis dia jatuh, kena tikar orang marah. La ilaha illallah, tergamam saya kan. Ya ke? Kenapa macam tu pula? Sebab kat rumah pun kadang-kadang dia punya plastik tu bocor, keluar najis kencing ke apa kan, mencicit-cicit jatuh kat bawah tu. Saya tepuk dah, astagfirullahalazim. Ini ke sebab dia tak datang surau ni? Ya Ustaz. Kadang-kadang dia dengar azan, dia menangis kan, nak jumpa orang surau. Sebab tu Ustaz, kalau Ustaz perasan, kenapa tiap-tiap kali waktu azan dia lalu depan surau? Sebab dia rindu nak masuk. Dia rindu nak masuk, tapi dia takut najis jatuh. La ilaha illallah, patutlah dia lalu 2-3 kali, rupanya dia nak masuk, kita pula berat mulut nak tanya. Astagfirullahaladzim, itulah ujian dan pengajaran pada kita ni. Saya lah menyaksikan Allahu Akbar kan, tapi Masya Allah, bukan setakat tu aja, jenazah dia tu tak ada najis. Lepas kita buang tu memang tak ada najis, bersih, mandi kafan, nak jadikan apa nama, satu mungkin petanda orang kata je di manusia baik. Ketika nak kebumikan dia besok, kita lepas subuh tu kan, orang kata nak kebumi pukul 9 pagi. Subuh tu hujan lebat, lebat selebat banyak, lebat. Saya risau dah, pasal dekat KL tu tanah kubur dia dah siap gali dah lubang. Orang tak mati lagi, tapi kubur dah siap dah kan, 5-6 lubang dah siap. Ni mesti banjir lubang ni kan. Fikiran saya macam tu. Lepas tu orang kubur telefon, Ustaz, dah boleh dah angkat mayat? Kan hujan baru berhenti, air macam mana? Tak apa, bawa lah. Kita pun bawa. Saya tengok lubang kubur memang penuh ke air, semua penuh. Tapi lubang kubur dia tu kering. Bukan setakat kering, bukan kering yang kering tak ada air langsung, adalah becak sikit, tapi air tak bertakung macam lubang-lubang sebelah itu kan. Saya kata pada orang gali kubur tu, laju betul abang buang air ni kan? Taklah Ustaz, saya datang lepas hujan lebat tu, saya tengok memang dah kering air jam tu dah jadi dia. La ilaha illallah kan. Sedangkan kubur dia tu sebelah pondok. Pondok tu dah ada atap, air hujan turun, atap tu lalu, air lalu ke atap tu, masuk betul-betul ke dalam lubang itu. Patutnya kalau dalam keadaan macam tu memang dah penuh ke air, tapi tak ada air. Air bawah tu je, air becak-becak yang tu je, macam seolah dia sedut. La ilaha, apalah rahsia dia ni kan. Kemudian kita pun ke bumi, saya jumpa anak dia ke, jumpa rumah, saya tak ingat dah. Saya tanyalah, arwah ni saya tengok ada tanda-tanda baik. Apa rahsia dia? Boleh tak abang share kat saya sikit? Saya tak tahulah Ustaz, dia ni orang biasa je, tak adalah amalan bangun tahajud ke apa, tak ada. Ya ke? Cubalah cakap apa-apa ke? Entahlah Ustaz, tapi yang saya perasan dia daripada awal, daripada saya kecil lagi, dia ni suka bagi salam ke orang. Tu je amalan ni. Suka bagi salam ke orang, tu je amalan ni. Tak ada amalan lain. Assalamualaikum kan. La ilaha illallah, saya pun kata inilah orang yang terbaik. Buat benda kecil tapi istiqamah. Itulah di antara cara kita nak meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadangnya kita buat amalan besar-besar, alhamdulillah bagus dah, tapi tak istiqamah. Malam tu ialah solat tahajud 20 rakaat, malam lusa langsung tak ada kan. Kadang sampai subuh gajah kan. Maknanya kita nak buat amalan tak kisahlah kalau malam tu kita rajin, tapi kalau boleh istiqamah lah setiap malam kita bangun misalan kan. Apa saja amalan kita buat biar istiqamah, walaupun sedikit, kerana itu lebih dicintai oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, aku lebih sukakan amalan yang sedikit tapi istiqamah berbanding amalan yang banyak tapi hanya seketika. Ni kita kena renungkan. Maka inilah antara ibrah yang saya boleh kongsikan tentang kematian-kematian yang baik kan. Saya pengalaman kisah orang mati ni memang banyak, tapi saya tak suka share yang buruk-buruk, sebab saya nak kita tahu yang baik-baik saja kan. Kisah orang mati, ada buku itu kan, kisah orang mati saya buat tu, cerita orang kata, wah Ustaz, kisah orang mati ni ada tak macam dalam Mastika tu kan. Kau jangan carilah buku macam Mastika tu kan. Aduh, yang tak elok kan.
Jadi kita ambil yang baik-baik sebab kita nak mati kita pun dalam keadaan yang baik. Orang cerita pun yang baik-baik juga. Itu harapan tuan-tuan. Semua berhajat mati yang baik. Maka sebelum kita dapatkan kematian yang baik, maka jadilah orang yang baik. Tak payah buat banyak-banyak amalan yang kita rasa tak mampu nak istiqamah. Buat sedikit tapi insya-Allah istiqamah, tapi tambah lagi sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sehinggalah mati kita dalam keadaan amalan yang istiqamah. Jadi sekarang itu perkongsian saya pada malam ini. Saya minta ampun, minta maaf segala kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. Terima kasih kepada pihak surau kerana sudi menjemput saya. Ya, walaupun saya daripada jauh juga Taman Melawati, tapi insya-Allah minggu depan akan jadi orang sini juga kan. Baru cari rumah kat nilai impian. Dokek lah kan, ada 20 minit atas sini. Itu pun jam kat tol tu yang tadi kan. Kau naik motor dah lepas sampai dah semayang maghrib tadi kan. Jadi dah jadi orang sini lah kan. Tak apalah kan. Jadi insya-Allah sekali itu daripada saya. Sekali lagi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.